Selamat bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya, menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah NWISE 2022, cabaran pasca COVID-19 dan bencana berkaitan air. Dan izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio ini, dan kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada tetamu yang paling hampir dengan saya ini, iaitu Insinyur Muhammad Zaki Mat Amin yang merupakan timbalan Ketua Pengarah di Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia ataupun NAHRIM di Kementerian Alam Sekitar dan Air. Jadi Tuan Zaki, apa khabar? Baik, Datuk. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami di Ruang Bicara ini. Kami pun ucap terima kasih banyak kerana diberi ruang untuk bersama dalam Ruang Bicara. Dan kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang juga kepada seorang lagi tetamu, iaitu yang berbahagia, Tuan Haji Alias Muhammad yang merupakan timbalan Ketua Pengarah di Jabatan Perkhidmatan Pembentungan ataupun JPP, juga di Kementerian Alam Sekitar dan Air. Jadi Haji, apa khabar Haji? Baik Datuk. Haji nampak serius Haji. Ya. Memang mungkin karakter sebelum jadi. Tapi orangnya tak serius Datuk. Alhamdulillah. Dan macam saya katakan, ini merupakan satu isu yang mungkin ramai tak mengetahuinya, tetapi sekurang-kurangnya hari ini kita akan dapat memberikan penjelasan yang lebih baik. Sebelum kita nak bercakap tentang NWISE 2022, saya mungkin ingin dulu mendapat pandangan daripada Insinyur Tuan Muhammad Zaki sendirilah. Ini berkaitan dengan yang disebut NAHRIM itu sendiri. Dulu sebenarnya NAHRIM dikenali sebagai Institut Penyelidikan Hidrolik Kebangsaan Malaysia, tetapi ianya telah pun ditukarkan ataupun diubah ataupun dijenamakan semula kepada Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia, NAHRIM. Jadi mungkin fungsi dan peranan NAHRIM itu sebenarnya apa ni Tuan Zaki? Okey, terima kasih. Sebenarnya NAHRIM telah ditubuhkan pada tahun 1995. Kita mula beroperasi pada tahun 1995. Dan setelah kita dapat kelulusan Jemaah Menteri pada tahun 1993. Dan pada ketika itu kita diletakkan di bawah Kementerian Pertanian. Kemudian ditukar kepada Kementerian Alam Sekitar dan Sumber Asli. Dan sekarang di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Jadi bila kita lihat dari segi fungsi Kementerian Alam Sekitar dan Air itu lebih menjurus kepada sumber air dan perkhidmatan air, termasuk bekalan air dan pembentungan. Jadi NAHRIM telah rebranding untuk cover isu bekalan air dan juga pembentungan dalam konteks R&D negara. Jadi sebelum ini kita lebih menjurus kepada aktiviti penyelidikan juga berkaitan air, tapi lebih kepada sumber air dan perubahan iklim, lembangan sungai, pantai dan juga kualiti air. Jadi dengan beradanya NAHRIM di bawah KASA, jadi kita cuba melengkapkan fungsi KASA tu dalam konteks R&D. Jadi kita cuba menjuruskan ataupun melengkapkan pusingan penyelidikan tu ke arah pengurusan sumber air dan juga perkhidmatan bekalan dan pemotongan. Jadi di situ kita cuba jadi kita akan dapat keseluruhan cycle pengurusan sumber air dan pemotongan. Itu yang kita cuba rebrandingkan daripada tahun 1995 tu. Dulu kita banyak bagi penumpuan kepada isu pantai, isu sungai dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat ke belakangan ini adalah antara isu mendesak yang dihadapi oleh rakyat. Bekalan air, terutamanya bekalan air, krisis bekalan air dan sebagainya. Bagaimana bagi pihak Research Institute dapat membantu menyelesaikan permasalahan semasa dan kemungkinan permasalahan pada masa akan datang. That's why kami rebranding, berpinjaman semula NAHRIM daripada hidrolik kepada Institut Penyelidikan Air Kebangsaan. Itu dia punya
kenapa kita tukarkan ataupun rebranding Nahrim. Saya tertarik hati bila Tuan Haji Insinyur Muhammad Zaki menyebut tentang fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh Marim. Barangkali ialah kita nak sentuh tentang bekalan air itu sendiri yang kebelakangan ini dikatakan banyak masalah sebenarnya dan kadang-kadang memberikan satu tekanan juga kepada rakyat di beberapa kawasan tertentu. Tetapi sebelum itu mungkin menarik jugalah kalau kita sentuh tentang isu pembentungan. Ini pun merupakan satu isu yang banyak disebut dan barangkali Tuan Haji Alias juga ingin memberi pandangan dan juga pendapat bila kita bercakap tentang sistem pembentungan di negara kita ini. Apakah sedang menghadapi satu pembentukan ataupun satu revolusi yang baru jika dibandingkan dengan apa yang sedia ada dan bagaimana untuk menghadapi situasi terkini sebenarnya, Tuan Haji? Terima kasih, Datuk. Kalau kita tengok semenjak sistem pembentungan ataupun perkhidmatan pembentungan diswastakan pada tahun 1993, kita tengok dari segi pembangunan sistem pembentungan, dari segi pelaburan sistem pembentungan yang dilaksanakan oleh kerajaan amatlah ketara. And then kalau kita compare prior to the 1993 di mana sistem pembentungan adalah di bawah tanggungjawab pihak berkuasa tempatan, di mana dari segi sumber kewangan dan kaki tangan teknikal adalah terhad. Jadi pelaburan ataupun keadaan sistem pembentungan pada era sebelum 1993 adalah tidak mampu untuk menjaga kesihatan awam dan juga untuk menjaga sumber air. Tetapi kita lihat semenjak kerajaan pusat mengambil alih selepas 1993 sehingga kini, Datuk, pelaburan sebanyak 15 bilion telah dilaburkan oleh kerajaan untuk meningkatkan perkhidmatan pembentungan dengan menaik taraf sistem pembentungan baru dan membaik pulih dan menaik taraf sistem pembentungan sedia ada. And then kalau kita lihat sekarang, sistem pembentungan bersambung di Semenanjung sudah mencapai 80% berbanding dengan ataupun tahap sebelumnya. And then kalau kita compare tahap penyambungan ini adalah comparable sebenarnya dengan negara maju seperti di Jepun. Di mana saya rasa kalau kita compare dengan perkhidmatan bersambung adalah tak jauh beza. And then kalau di Asia Tenggara ni sendiri, kita cuma di belakang Singapura sahaja. So bagi saya, semenjak kerajaan pusat mengambil alih selepas 1993, kita tengok pembangunan perkhidmatan pembentungan yang amat ketara daripada sebelum 1993 dan selepas 1993, Datuk. Menarik. Satu pencapaian yang besar, saya rasa. Satu pencapaian yang harus dibanggakan sebenarnya. Baik. Kembali semula kepada Tuan Haji, Insinyur Muhammad Zaki lah, Tuan. Ini juga barangkali bila kita bercakap tentang bekalan air lah, Tuan. Yang tadi pun Tuan sentuh sepintas lalu saja. Tetapi masalah yang dihadapi sebenarnya, apa yang sedang dilihat oleh Nahrim sebenarnya dalam usaha untuk memperbaiki bekalan air ke seluruh negara supaya tidak lagi timbul masalah-masalah yang tidak dijangkakan sebenarnya, Tuan. Okey, berkaitan dengan isu ni, apa yang kami lihat dari segi masa yang akan datang berbanding dengan masa kini adalah bila kita lihat dari segi sumber bekalan air itu sendiri, sama ada cukup atau tidak untuk masa akan datang, berpandukan atau berasaskan kepada permintaan penduduk. Jadi Nahrim telah melaksanakan kajian berkait dengan perubahan iklim. Jadi dalam konteks perubahan iklim ni akan ada dua ekstrim part. Satu yang melibatkan berlakunya kejadian banjir, satu lagi melibatkan berlakunya kejadian kemarau. Jadi apa yang kita lihat, ingin kita lihat di pada masa akan datang yang boleh kita adaptasikan dalam program pembangunan bekalan air lah, untuk melihat apa yang akan berlaku pada masa akan datang berasaskan demand. Contohnya, kita menghadapi masalah kekurangan bekalan air, dan perkara ini perlu diatasi. Dan dalam proses kita melaksanakan kajian perubahan iklim kita berupaya mengenal pasti ketersediaan sumber dan bekalan air. Yang keduanya, kita
berupaya untuk mengenal pasti tempoh mana yang kemungkinan akan berlakunya kekurangan bakalan dan sumbangan dan juga bakalan air. Jadi dengan pengenal pastian tempoh-tempoh tertentu ini pada masa terdekat ataupun pada masa yang akan datang akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan yang terlibat secara langsung dengan industri bekalan air membuat satu program ataupun plan strategik yang ke hadapan. Bukan saja untuk melihat dari segi permintaan sekarang, dari segi penduduk, tapi juga untuk melihat satu lagi proses yang menyebabkan berlakunya kekurangan bekalan air. Jadi sekiranya pada masa akan datang akan berlakunya keadaan sedemikian dan kita berupaya untuk merancang sekarang dengan menyediakan takungan-takungan yang lebih baik, lebih banyak dan sebagainya. Jadi kita akan berupaya untuk menampung permintaan sama ada sekarang atau permintaan 20 ataupun 30 akan datang. Tetapi kita sepatutnya mengambil kira faktor dari segi ketersediaan sumber air dan bekalan air pada masa akan datang dalam konteks perubahan iklim. Itu penting untuk dimasukkan ke dalam proses merancang dan melaksanakan sama ada bekalan air domestik ataupun bekalan air untuk industri. Itu yang kita lihat. Untuk yang keduanya dalam konteks kalau kita dapati isu bekalan air saja bukan masalah bekalan air saja, tapi kualiti bekalan air itu perkara yang penting untuk kita lihat supaya sungai-sungai kita ni berkeadaan dalam kualiti yang cukup baik supaya aliran air ke loji-loji rawatan air itu dalam kualiti yang baik. Jadi peranan Narim kat sini adalah untuk mengenal pasti punca kepada kemerosotan kualiti air dan juga bagaimana kami boleh mereka cipta peranti kepada kualiti bekalan air yang boleh digunakan pakai oleh operator ataupun syarikat pengusaha air. Saya suka bila Tuan Zaki sebut tentang kualiti bekalan air, dan saya juga pernah melontarkan persoalan ini, berkongsi pandangan dan juga pendapat bersama dengan Yang Berhormat Menteri KASA sendiri, terutamanya lah dalam mengawal pembangunan di tepi-tepi sungai, di benteng-benteng sungai dan sebagainya, dan itu antara perkara yang mengakibatkan berlakunya kadang-kadang ialah kekotoran yang terus dialirkan ke dalam sungai dan sebagainya. Jadi apakah itu sudah dilihat oleh pihak Tuan sendiri, pihak Narim sendiri dalam mengawal kualiti bekalan air kita sebenarnya? Kita melihat dari segi segala aspek yang boleh menyebabkan kepada pencemaran. Termasuklah daripada dari segi non-point source pollution dan juga point source pollution dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang perkara ini melibatkan benda yang kadang di luar bidang ataupun akan termasuk kepada subjek-subjek lain yang mungkin di luar kawalan. Kita boleh melaksanakan segala bentuk kajian, tetapi akhir sekali adalah pelaksanaan di tapak bagi kita untuk buat kawalan secara keseluruhan isu pencemaran berkenaan. Jadi ini mungkin melibatkan bukan saja di bawah KASA tapi juga di bawah lain-lain punya kementerian yang mungkin perlu ada satu kerjasama holistik di antara kementerian dengan kementerian lain. Tapi Narim fokus pada kajian yang pada fikiran saya melangkaui kementerian-kementerian. Jadi kita cuba cari solusi berasaskan pada R&D. Okey, sebelum kita berehat, barangkali menarik jugalah kalau saya dapatkan pandangan seringkas-ringkasnya daripada Tuan Haji alias tentang pembentungan. Tadi pun Tuan Haji telah memberikan satu gambaran yang mungkin agak jelas sebenarnya. Tetapi dengan proses pembangunan yang berlaku begitu hebat sekali di seluruh negara sebenarnya Tuan Haji, apakah itu juga perlu dilihat tentang proses pembentungan itu sendiri
sendiri yang perlu diberi perhatian serius sebelum sesuatu proses pembangunan itu dilaksanakan? Pandangan Tuan Haji. Datuk, kalau kita tengok pada masa sekarang, Jabatan Perkhidmatan Pembentungan adalah agensi pelaksana untuk kerja-kerja menyediakan perkhidmatan pembentungan baru dan menaik taraf sistem pembentungan sedia ada. Kalau kita tengok for the past 28 tahun sejak 1993, kerajaan telah menaik taraf sistem pembentungan di bandar-bandar utama seperti di Kuala Lumpur sendiri. Kalau kita lihat di Kuala Lumpur, disebabkan pembangunan yang amat pesat di mana sistem pembentungan kena selari dengan pembangunan semasa. And then kalau kita lihat yang terkini, kerajaan baru saja menyiapkan sistem pembentungan di Langat. And then sebelum itu kita telah menyiapkan sistem pembentungan di Pantai 2 di mana merupakan ikon lah saya rasa sistem pembentungan, di mana untuk di bahagian atas sistem pembentungan kita menyediakan fasiliti kepada masyarakat, and then di bawahnya kita menyediakan sistem rawatan dan dia menyelesaikan masalah di sekeliling di mana kekurangan fasiliti untuk masyarakat setempat untuk beriadah. And then kalau kita lihat sendiri di Pantai 2 di mana dia merupakan kawasan tadahan di sebahagian di Kuala Lumpur, kita telah menyediakan sistem pembentungan berkapasiti 1.4 juta. Di samping sistem pembentungan sedia ada, dia ada 2 stream di bahagian di pantai, di mana stream yang pertama telah disiapkan di antara kerjasama antara kerajaan Malaysia dan kerajaan Jepun, berkapasiti hampir 400,000 PE, dan yang baru sahaja siap di antara kerjasama kerajaan Malaysia dan kerajaan China, mengguna pakai teknologi yang terkini dan juga mengguna pakai sistem pembentungan underground. And then kalau kita combine kedua-dua sistem pembentungan ini, dia boleh menampung penduduk seramai 1.8 juta. Okay, on top of that, Datuk, yang terkini yang baru saja disiapkan adalah sistem pembentungan di Langat 2, di mana kita menyediakan sistem pembentungan yang berkapasiti hampir 1 juta untuk merawat sistem pembentungan di kawasan tadahan di Langat. Pada masa yang sama, kalau kita lihat dengan penyediaan sistem pembentungan ini, dia akan mengurangkan isu pencemaran kumbahan di kawasan Langat, yang mana merupakan salah satu punca ataupun isu pencemaran air di kawasan Langat, di mana yang merupakan kawasan tadahan air. Untuk kita nak sambung lagi sebenarnya Ji dan juga Tuan Zaki, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, dan kepada anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi di Ruang Bicara Bernama TV. Kita masih lagi bercakap tentang NWISE 2022, cabaran pasca COVID-19 dan bencana berkaitan air. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang NWISE 2022, cabaran pasca COVID-19 dan bencana berkaitan air. Dan kita masih lagi tentunya bersama dengan dua tetamu yang berada di studio bersama dengan saya, Insinyur Muhammad Zaki Mat Amin, Timbalan Ketua Pengarah di Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia ataupun NAHRIM di Kementerian Alam Sekitar dan Air. Dan kita juga tentunya masih lagi bersama dengan Tuan Haji Alias Muhammad, iaitu Timbalan Ketua Pengarah di Jabatan Perkhidmatan Pembentungan ataupun JPP di Kementerian Alam Sekitar dan Air. Baiklah, kita tinggalkan dulu apa yang kita bincangkan sebentar tadi. Kita tumpukan sekarang ini Tuan Zaki kepada NWISE 2022 ini. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan NWISE itu, dan tarikh dan juga lokasi persidangan nanti. Mungkin boleh kita kongsi bersama dengan Tuan. Okey. Sebenarnya NWISE kita rujuk kepada persidangan pameran inovasi air kebangsaan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya National Water Innovation Conference and Exhibition 2022,
yang bertemakan cabaran di pasca COVID-19 dan juga bencana berkaitan air. Jadi kalau kita lihat sekarang ni beberapa kategori bencana telah berlaku ke belakang ini, contohnya bencana kapal air, bencana banjir pada tahun lepas di Selangor, dan baru-baru ini banjir juga di Baling dan sebagainya. Jadi kita nak lihat dari segi bagaimana resursi dalam konteks penyelidikan dapat dibawa, diketengahkan ataupun diarus perdanakan untuk dijadikan sebagai satu penyelesaian. Dan kalau tengok dari segi konteks objektif kepada persidangan ini, kita ada 4 objektif. Satu, sebagai platform perkongsian ilmu. Dalam konteks NARIM ini macam jadi satu perkara yang wajib lah, sebab kami sebagai research institute ataupun institut pendidikan, kami seharusnya dapat mengadakan satu sistem penyampaian yang efektif untuk menyampaikan dia punya dapatan daripada kajian-kajian pendidikan dibuat. Jadi ini di antara platform atau forum yang kita cuba ketengahkan untuk memaklumkan dia punya dapatan kajian kepada audien dan juga pihak-pihak berkepentingan, supaya perkara yang menjadi isu dapat kita rungkaikan dan dapat kita cuba selesaikan dalam konteks bukan saja di bawah KASA, tapi juga mungkin perlu dilihat juga dari segi di kementerian-kementerian lain. Itu yang pertama dari segi objektif. Second, keduanya adalah kita cuba untuk lihat dia punya sama ada akan wujudnya interaksi ataupun jaringan komunikasi di antara penyelidik di bawah sektor air. Jadi sektor air bukan saja di perkara air, tapi bukan perkara lain, termasuklah pembentungan di bawah Tuan Haji Alias lah. Dan kami cuba nak mengetengahkan fungsi NARIM, sama ada dipahami ataupun kami sudah melengkapkan fungsi NARIM supaya kita dapat bertindak secara efektif untuk membantu kerajaan dalam menangani isu-isu berkaitan air dan juga alam sekitar. So that's I think dia punya objektif, dan kita mensasarkan bukan saja daripada kekitangan kerajaan untuk hadir, tapi juga dari segi akademik daripada universiti tempatan, universiti swasta dan sebagainya, dan juga NGO. Dan daripada NOIS ini kita jangkakan akan hadir lebih kurang 700 penyertaan, dan setakat ini kita akan membentangkan lebih kurang 120 kertas kerja. Dan di sebalik pembentangan kertas persidangan tu, kita ada juga pembentangan poster dan produk-produk inovasi sama ada daripada NARIM, daripada JPP dan juga daripada pihak swasta yang mungkin kita boleh ketengahkan untuk dikomersialkan dan untuk kita melengkapkan produk-produk tempatan supaya dapat dikomersialkan oleh syarikat-syarikat tempatan. Itu di antara perkara yang kita cuba highlightkan di bawah persidangan NOIS ni. Okey, mungkin menarik juga kalau kita dapatkan pandangan daripada Tuan Haji Alias sendiri mewakili JPP sebenarnya. Apa perkara-perkara menarik yang seperti yang disebut oleh Tuan Haji ataupun Encik IR Muhammad Zaki, Insinyur Muhammad Zaki sebentar tadi. Barangkali Encik, apa yang akan diketengahkan oleh JPP dalam NOIS 2022 kali ini? Okey, terima kasih Datuk. Kalau seperti mana yang diberitahu oleh Engineer Zaki tadi, tema utama persidangan NOIS adalah cabaran pasca COVID-19 dan bencana berkaitan air. Dan daripada tema ini Datuk, kita pecahkan kepada 7 tema kecil. Okey, yang pertama perubahan iklim, hidrologi dan sumber air. Yang kedua morfologi pantai dan oceanografi. Yang ketiga tasik, empangan dan limnologi. Yang keempat lembangan sungai, hidrogeologi dan pembentungan. Yang kelima aplikasi teknologi dan inovasi. Yang ke-6 kawaslia, polisi dan kerangka perundangan. Dan yang ke-7 dan yang terakhir sekali kejayaan pengajaran dan masa depan. Kalau kita tengok Datuk, antara ke-7 ini topik atau tema yang paling popular setakat ini adalah aplikasi teknologi dan inovasi.
So kalau kita tengok dari segi skop ataupun konteks JPP itu sendiri, memang dari segi aplikasi, dari segi teknologi dan juga inovasi, memang kita terapkan dalam pelaksanaan projek-projek pembentungan di seluruh negara. Kalau kita tengok sebagai contoh, di yang terkini di Langak Datuk, minta maaf, di Langak 2, di mana kita menyelesaikan masalah kekurangan tanah untuk membina loji yang kompak, di mana sepatutnya kita memerlukan saiz yang lebih besar, tetapi kita menggunakan teknologi dan juga inovasi untuk menyelesaikan masalah tanah ini, di mana kita menggunakan teknologi sistem rawatan terkini yang mana dapat menyelesaikan masalah tanah. Oleh itu, dari segi kapasiti loji ini, dia boleh menampung lebih ramai penduduk untuk merawat kumbahan. Itu salah satu contoh teknologi dan aplikasi yang kita terapkan dalam projek-projek pembentungan. Begitu juga kalau kita lihat di beberapa projek lagi, di Pantai Tengah Langkawi, di Batu dan juga di Bulus. Dan yang terkini, Datuk, kalau kita tengok, kita juga menjalankan kajian, di mana kajian ini kita jalankan untuk merawat kumbahan di kawasan yang mana luar bandar, yang mana yang saya mentionkan tadi, di mana kebanyakan yang kita fokuskan sekarang adalah di kawasan bandar-bandar. Tapi pada masa yang sama, kita juga perlu atau bertanggungjawab untuk menjaga air dari supaya tidak dicemar, termasuk di luar bandar, di pulau-pulau dan juga kawasan pertanian. Dengan yang terkini, Datuk, kita sedang menjalankan kajian untuk menjadikan constructed wetland CWS system, CWS constructed wetland system, di mana kita akan sebagai pilot project, kita akan mengaplikasikan projek constructed wetland ini secara pilot di projek kita di Mak Manding. Di mana constructed wetland ini adalah sistem yang merupakan inovasi dan kita applykan ke secara live untuk projek kita di Mak Manding, Datuk. Itu salah antara contoh aplikasi teknologi dan inovasi dalam sistem pembentungan yang kita laksanakan di JPP, Datuk. Okey, bila kita sebut tentang aplikasi teknologi inovasi, ini pun sesuatu yang cukup penting sebenarnya, Tuan Muhammad Zaki, ya. Kalau kita lihat secara memodernkan sistem bekalan air dan juga sekaligus sistem pembentungan di negara kita sendiri. Tetapi melalui NWAS 2022 nanti, mereka yang akan hadir itu selain daripada apa yang Tuan sebut tadi, apakah stakeholders yang terlibat dalam industri bekalan air dan juga pembentungan itu akan ada di NWAS 2022 ini? Okey, berhubung perkara ini, memang kita jemputan kita tu meluas. Termasuklah profesional yang terlibat dalam sistem pembentungan, sistem bekalan air dan sebagainya, supaya mereka dapat melihat dari segi perspektif yang lebih besar untuk kita menyelesaikan permasalahan bekalan air, termasuklah pembentungan. Seperti yang Tuan Haji Alias sebut pasal constructor wetland tadi kan, untuk pembentungan. Sebenarnya Narim adalah rakan kolaborasi kepada JPP untuk kita merealisasikan konsep constructor wetland tu boleh digunakan pakai bagi kawasan-kawasan yang mempunyai penduduk yang jumlah penduduk yang rendah, tetapi sekiranya kita menggunakan kaedah konvensional, kemungkinan akan melibatkan kos yang agak tinggi. Jadi kita cuba nak balancekan di antara implikasi kos dan juga keperluan penduduk untuk kita menghasilkan ataupun untuk kita meminimalkan pencemaran disebabkan oleh kumbahan. Tapi dalam konteks, contoh dalam konteks bekalan air, kami di Narim cuba melihat dari segi
bagaimana kami boleh menyediakan bentuk baru penanggulangan air. Bentuk penanggulangan air yang kita ada sekarang ni lebih kepada pembinaan empangan dan sebagainya. Kadang tu empangan dalam bentuk satu fungsi, ada hanya untuk tempatan banjir, ada juga untuk bekalan air, dan kami melihat dari aspek bagaimana empangan-empangan ini dapat pelbagaikan fungsi. Contohnya boleh digunakan untuk tempatan banjir, dalam masa yang sama boleh digunakan untuk bekalan air, dalam masa yang sama boleh juga untuk digunakan untuk pengairan dan juga untuk mungkin untuk hydropower. Itu. Tapi yang saya nak cuba highlightkan sini adalah bagaimana kita meneroka kaedah takungan menggunakan kita panggil sebagai underground storage, yang melibatkan dua fungsi. Satunya kita cuba menggunakan bekalan air bawah tanah itu sebagai untuk kita melengkapkan air permukaan yang satu mungkin kekurangan, yang keduanya menghadapi masalah pencemaran kat situ. Jadi air bawah tanah ni adalah lebih bersih daripada permukaan secara umumnya. Itu satu. Yang keduanya, ada ground storage ataupun underground dam ni akan kita dapat bukan saja kita kumpulkan air tanah itu sendiri, tetapi juga kalau kita lihat dari segi air permukaan daripada sungai itu, kalau musim hujan, banjir dan sebagainya, air itu terus terlepas ke laut. Jadi kami punya inovasi adalah supaya lebihan air sungai permukaan ni semasa musim hujan dan sebagainya kan dapat disalurkan ke underground storage dan diguna pakai balik semasa musim kemarau ataupun semasa kita menghadapi krisis bekalan air. Jadi ada dua fungsi kat situ yang ada ground storage yang kita cuba ketengahkan untuk digunakan sebagai bekalan air, termasuklah bekalan air domestik, minum dan sebagainya, dan juga kepada bekalan air pengaharian dan sebagainya. So kita lihat sistem tu nanti akan mampu untuk diadaptasikan dalam konteks bagaimana kita dapat menggunakan semasa krisis dan sebagainya. Itu penting. Satu lagi, untuk macam kita tak akan membiarkan air yang banyak tu terus mengalir ke laut, dan kita terpaksa pula untuk buat benda-benda lain yang akan memakan perbelanjaan yang besar juga. Jadi itu yang kita cuba tengok dari sudut konteks bekalan air. Okey, kita juga nak dapat pandangan daripada Tuan Haji Alias sebenarnya, tapi mungkin ialah sedikit kesuntukan masa, kerana mungkin ada baiknya kalau kita berehat dulu buat seketika dan kembali nanti sempat lagi persoalan-persoalan yang akan saya bangkitkan kepada Tuan Haji Alias dan juga Insinyur Muhammad Zaki Mat Amin yang berada di studio Ruang Bicara ini. Jadi apa kata kita rehat seketika, kembali semula Ruang Bicara, mana lagi kalau bukan bernama TV tentunya. Jumpa lagi. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, masih lagi menyentuh tentang NWAS 2022, cabaran pasca COVID-19 dan bencana berkaitan air. Wah, saya nak dapat gambaran yang lebih jelas pada Tuan Haji Alias. Kita bercakap banyak perkara sebenarnya, tapi kita lupa nak memberitahu bila tarikh NWAS ini akan diadakan dan di mana persidangan ini akan diadakan. J. Okey, mungkin Datuk saya boleh tunjukkan poster NWAS ni, Datuk. Okey. Kalau kita lihat NWAS ni akan diadakan di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC pada 19 hingga 21 Julai 2022, iaitu minggu depan. Dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, dan akan ditutup oleh Yang Berhormat Datuk Mansur Haji Osman, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air. Okey.
Sesuatu yang penting jugalah tadi banyak juga apa yang disebut oleh Tuan Zaki tadi, mungkin dari aspek perkhidmatan pembentungan itu sendiri, apa yang diharapkan feedback ataupun kesan dan juga impak dan juga sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada perkhidmatan pembentungan melalui NWISE 2022 ini, Tuan Haji. Datuk, kalau kita lihat kita telah mengalami tempoh COVID yang agak panjang, 2 tahun, and then dari segi pelaksanaan projek pembangunan itu sendiri agak perlahan, dan mungkin pada masa yang sama untuk tempoh tertentu terbantut disebabkan pergerakan dan PKP yang dilaksanakan demi menjaga kesihatan awam yang dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan. Dan dalam tempoh tersebut juga kita tak dapat melaksanakan program persidangan seperti NWISE ini untuk kita kongsi dan kita berinteraksi, dan kita tiada platform secara fizikal untuk berkongsi dengan apa yang dilaksanakan oleh jabatan itu sendiri dari segi aplikasi teknologi dan juga inovasi. So dengan selepas pasca COVID-19, sebelum ini Datuk kita melaksanakan secara 2 tahun sekali, tetapi disebabkan COVID-19 tadi kita seolah-olah stop untuk 2 tahun, tapi sebenarnya kita ada melaksanakan secara webinar, secara maya. Tapi pada masa yang sama selepas pasca COVID-19, kita telah digabungkan dengan Nahrim, dan dengan penggabungan JPP dan Nahrim di bawah KASA, kita melaksanakan ataupun dengan idea yang berbahagia KSU Datuk Seri KSU itu sendiri, supaya kita di JPP tap expertise Nahrim dari segi penyelidikan, dan kita bergabung untuk mengadakan NWISE, yang mana kalau kita lihat inilah masanya di JPP itu sendiri kita ingin mewar-warkan apa teknologi-teknologi dan juga aplikasi-aplikasi yang kita telah terapkan dalam projek kita di sistem pembentungan, yang mana merangkumi logi rawatan kumbahan itu sendiri, dan aplikasi-aplikasi yang kita terapkanlah dalam pemasangan pipe pembentungan, di mana kita banyak menggunakan pipe jacking, dan beberapa pencapaian yang kita telah capai, di mana kita telah berjaya membuat rekod Malaysia lah, Datuk, antara curvature jacking di Langat, dan beberapa teknologi yang kita jacking lagi lah yang kita terapkan di dalam pelaksanaan projek JPP itu sendiri. Selalunya lah daripada pengalaman Tuan Zaki sendirilah, kali ini ada tak pembentangan kertas kerja dan sebagainya yang akan dibentangkan dalam NWISE 2022 ni, dan kalau ada bentuk kertas kerja bagaimana yang akan dijangka akan dibentangkan nanti, Tuan? Okey, seperti dinyatakan oleh Tuan Haji Hadiah tadi, ada 7 tema kan, yang melibatkan 7 tema utama yang melibatkan perubahan iklim, masalah pantai dan laut, empangan tasik, dan juga dalam konteks bagaimana aplikasi terkini, teknologi terkini yang diguna pakai ataupun dicadang untuk diguna pakai, dan sebagainya. Tapi dalam konteks pengisian program persidangan seperti yang saya kata di awal tadi, kita akan ada 6 kertas ucap utama. Ucap utama. Di antaranya akan dibentangkan oleh Datuk Seri KSU KASA sendiri, dan juga kita akan ada kertas ucap utama daripada Ketua Pengarah Nahrim dan Ketua Pengarah JPP, bersama 3 lagi ucap utama daripada jemputan daripada Akademi Sains Malaysia, dan juga daripada Persatuan Air Malaysia. Jadi kita lihat dari konteks
kerajaan dalam konteks NGO persatuan, dalam konteks akademi sains. Jadi kita nak kumpulkan intipati pada ucap utama itu untuk kita jadi kemungkinan kita boleh jadikan sebagai hala tuju water sector pada masa akan datang. Itu yang kita cuba nak tekankan, selain daripada kertas-kertas persidangan yang saya nyatakan awal tadi. Ada lebih kurang 120 kertas kerja daripada NARIM, daripada DGP, daripada universiti, daripada pihak perunding dan sebagainya. Jadi kita cuba nak ketegangan perkara ini, dan pada akhirnya nanti kita akan jadikan kesemua output finding daripada dapatan persidangan dalam bentuk proceeding, dan kemungkinan juga kita akan yang berkait dengan polisi dan sebagainya, mungkin kita akan menyediakan kertas putih ataupun white paper untuk kita ketengahkan pada KASA, dan untuk dijadikan pertamanya hala tuju R&D lah, yang kalau dalam konteks R&D dalam konteks water sector, yang kita lihat sesuatu perkara yang perlu diberi penekanan oleh kerajaan dan juga research institusi untuk menyelesaikan pelbagai isu di bawah sektor air ni kan. Jadi itu yang kita cuba nak tengoklah apa yang kita boleh nak sampaikan kepada harapan dan juga keyakinan Tuan Zaki sendiri. Apakah Tuan melihat bahawa melalui NUAS 2022 ini mungkin segala bentuk ucap cadangan dan sebagainya akan dikemukakan. Apakah Tuan yakin bahawa ianya akan menghasilkan sesuatu yang akhirnya akan memberikan sesuatu yang positif dalam memberikan perkhidmatan yang lebih baik bila kita bercakap tentang peranan NARIM dan sebagainya, dan juga KASA secara keseluruhannya? Saya percaya kita akan dapat menghasilkan apa sebenarnya yang kita nak cuba sampaikan kepada rakyat, ataupun dalam konteks lainnya adalah bagaimana kita nak merakyatkan penyelidikan. Itu penting supaya bila kita buat penyelidikan, bukan penyelidikan tu terletak kepada laporan itu semata-mata. Yang penting pada kita untuk pastikan dapatan daripada penyelidikan itu dapat digunakan pakai oleh terutama sekali agensi pelaksana untuk mereka menambah baik fungsi mereka ataupun bidang mereka oleh agensi pelaksana, dengan mengira faktor-faktor yang sepatutnya diambil kira dalam proses pelaksanaan aktiviti ataupun program projek dan sebagainya. Contohnya katakan yang dalam konteks perubahan iklim, apa sebenarnya yang kita nak masukkan dalam konteks projek-projek tempatan banjir dan sebagainya, dengan mengambil kira impak perubahan ataupun impak perubahan iklim. Yang mungkin kalau saya katakan, kita sering katakan yang kejadian banjir dan sebagainya, dan daripada kajian NARIM kita dapati bahawa peningkatan kepada intensiti hujan. So macam mana kita nak serapkan penambahan intensiti hujan pada masa akan datang itu dalam reka bentuk, ataupun bagaimana kita nak mengubah suaikan prosedur reka bentuk supaya dapat diadaptasikan ke dalam program pembangunan. Jadi kita tak tertinggal lah kalau dalam konteks perubahan iklim, dalam konteks penyediaan projek banjir dan sebagainya, benda itu tak terkecuali, dan kita akan dapat meminimalkan, dengan harapan kita dapat meminimalkan dia punya kesan daripada kejadian banjir, kemarau dan sebagainya. Itu penting untuk diambil kira dalam proses perancangan lagi sebelum kita dapat laksanakan projek-projek berkenaan. Itu saya punya Okey, faham. Ya. Mungkin Tuan Haji Alias, saya juga nak berkongsi harapan Tuan Haji sendirilah daripada NUAS 2022 ini, dan apa yang Tuan Haji jangkakan yang mungkin akan memberi manfaat yang maksima sekurang-kurangnya kepada JPP secara keseluruhannya, Tuan. Datuk, kalau kita tengok daripada persidangan ini, kita ada 120 kertas persidangan yang akan dibentangkan daripada pelbagai pihak, daripada penyelidik, daripada agensi pelaksana, daripada perunding, dan juga daripada agensi-agensi lain. Dan kita ada 6 ucap tama daripada Datuk Seri KSU diri, di mana kita tahu Datuk Seri KSU adalah seorang pakar di dalam bidang air dan pembentungan. Kita ada
TKSU Datuk yang berusaha Dr. Ching Tu. Kita ada KP Nahrim, kita ada KP JPP, kita ada daripada Dr. Salmah daripada Akademi Sains Malaysia, and then kita ada Profesor Hanifah daripada Persatuan Air Malaysia. And then selain daripada itu, kita ada 30 pembentangan poster, 20 produk inovasi dan 40 booth pameran. So saya rasa Datuk, dari segi konten, dia merangkumi daripada, kalau kita boleh kata, daripada A to Z. So jadi kita amat berharap supaya para audiens di luar sana supaya datang menyaksikan apa yang boleh kita bagi manfaat kepada dalam konteks JPP ni dari segi pembentungan, and then kita akan jadikan NWAS ini sebagai platform untuk kita berkongsi pengalaman dan berinteraksi dan antara dan juga supaya dapat memberi peluang khususnya kepada jabatan itu sendiri, Datuk, untuk showcase apa yang kita laksanakan dan apa yang kita telah rancang untuk kita laksanakan. Antaranya di samping CWS tadi, Constructed Wetland System, dan yang terkini di dalam perancangan kita adalah di mana kita merancang untuk membina water reclamation plant ataupun loji tebus guna air, di mana kalau kita lihat di serta-serta tempat di Malaysia ini kita mengalami water stress, dan juga pada masa yang sama air yang kita nak dirawat adalah terlampau kotor. Dan salah satu alternatif yang kita gunakan adalah di mana air daripada loji pembentungan itu sendiri kita guna untuk kita cadang, untuk guna untuk kegunaan bukan untuk minum, untuk industri. Dan dia akan menyelesaikan masalah di mana, for example, di kawasan yang water stress di Pasir Gudang, di mana air yang kita rawat semula ini adalah jauh lebih murah, kita jangka, hopefully Datuk, lebih murah daripada tap air untuk diminum. Dan pada masa yang sama air daripada tap water kita boleh gunakan untuk kegunaan yang ataupun untuk minum. Dan dengan kadar air yang kita jangka ni lebih rendah, di mana air ini adalah sesuai digunakan untuk industri. Dan dalam perancangan kita, kemungkinan kalau berjaya, kita akan laksanakan di Pasir Gudang, dan kita akan teruskan pelaksanaannya di tempat-tempat di mana kawasan industri adalah berhampiran dengan loji pembentungan yang akan dibina. Menarik. Ini akan terbuka kepada orang ramai sebenarnya, apa ni Tuan Zaki? Okey, walaupun sebenarnya kita penyertaan adalah berdasarkan kepada persetujuan kehadiran, sebab kita hantar jemputan dan sebagainya, tetapi sebenarnya terbuka juga kepada orang awam, especially untuk pergi kepada ruang pameran dan produk inovasi. Jadi kita punya program ni pada 19 hingga 21. So kita akan ada majlis perasmian pada sebelah pagi 19 hari bulan. Jadi sebab pada itu Datuk Menteri Kasar akan melawat pusat pameran dan juga produk inovasi. Bila you sebut tentang booth pameran tu, apa yang akan dipamerkan nanti, antara yang menarik dan boleh mendapat perhatian dan perlu mendapat perhatian? Saya rasa yang dapat perhatian mungkin mereka boleh tengok produk-produk inovasi daripada Nahrim. Itu yang penting, yang kita cuba ketengahkan, dan juga bagaimana produk-produk ni boleh menarik minat industri untuk kita komersialkan. Itu di bawah Nahrim, dan mungkin pada JP mereka akan memperlihatkan sistem pembentungan terkini, dan mungkin lihat dibandingkan dengan sistem pembentungan 30 tahun lepas dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni boleh dilawat dan dilihat oleh publik lah. Jadi benda ni terbuka, dan tempat pameran tu sebenarnya di KLCC di level 3,
hall number 7. Jadi kalau pergi kebetulan berada di KLCC itu bolehlah ke Aras 3 dan pergi kepada hall nombor 7. Kat situ kita ada dia punya sign dan sebagainya. Jadi kita amat mengalalukan kedatangan publik untuk melihat ini, sebab ini di antara persidangan ini adalah yang pertama di antara joint pengajuran di antara NARIM dan JPP. Walaupun sebelum ni NARIM memang ada membuat pengajuran secara persendirian. Jadi mungkin ini kita harapkan suatu kejayaan dapat dikeluarkan daripada persidangan pertama ini, dan mungkin pada masa akan datang kita akan libat juga agensi lain di bawah KASA. Jadi nampak akan lebih meriah untuk kita menunjukkan apa sebenarnya yang nak disampaikan oleh kerajaan ataupun yang telah disampaikan oleh kerajaan kepada rakyat. Yang penting rakyat dapat tahu apa sebenarnya yang dibuat oleh NARIM, dibuat oleh JPP, dibuat oleh KASA dan sebagainya. Dan saya rasa itu adalah amat penting kepada rakyat. Okey, baik. Tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi masa. Apa ni Tuan Haji Alias, jadi seruan dan juga harapan Tuan Haji lah kepada penonton-penonton yang sedang menyaksikan ruang bicara ini berkaitan dengan NWISE 2022 ini. Serengkas-ringkasnya Haji, silakan. Kita ada produk yang menarik, pembentangan yang menarik, dan sila datang. Macam Tuan Zaki cakap tadi, dia adalah terbuka untuk di ruang pameran dan booth, dan kita masih ada lagi kekosongan untuk peserta untuk menyertai. Kita target dalam 700, so kita ada masih berpeluang lagi untuk peserta atau potensial peserta di luar sana. Untuk setakat ini kita ada dalam 526 peserta yang telah confirm. So kita masih ada lagi dalam 100 lebih, Datuk. So please datang, dan kita banyak aplikasi produk dan macam-macam tema kita ada 7 tema, dan para peserta boleh untuk mengikuti mana-mana tema yang dirasakan menarik dan mengikut minat mereka. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Alias Muhammad. Tinggi-tinggi terima kasih kepada Engineer Muhammad Zaki Ahmad Amin kerana bersama saya di ruang bicara ini, dan kita mengharapkan bahawa persidangan NWISE 2022 ini akan mencapai matlamat yang diinginkan, dan saya percaya ini juga antara langkah yang diambil sebenarnya bila kita cakap tentang memperkenalkan the new innovations dalam bekalan air, dalam pembentungan dan sebagainya. Dan jangan lepaskan peluang untuk sama-sama berkunjung ke KLCC pada 19 sehingga 21 Julai nanti, dan ambillah dan gunakanlah kesempatan ini untuk menambah pengetahuan anda berkaitan dengan apa yang dipamerkan di NWISE 2022 ini. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda yang sentiasa kami tepati, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.